وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، يا إخوة المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dihormati lagi dikasih sekalian, seperti mana setiap minggu, pada minggu ini juga kita diwasiatkan dan diseru supaya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada saudara sekalian, marilah kita membentuk, mengasuh dan mendidik diri kita supaya kita menjadi insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, adakah diri kita ini seorang insan yang bertakwa kepada Allah ataupun tidak bertakwa kepada Allah? Amat berbahaya, miskinlah kita, papalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau sekiranya kita tidak membawa bekal takwa. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quranul Karim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak memberi guna segala harta benda kamu, wala banun, dan anak pinak kamu, kecuali kamu datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang sejahtera, iman yang benar, akidah yang betul, i'tiqad yang seperti mana dikehendaki oleh Allah dan Rasul, memperbetulkan dalam perkara akidah, supaya kita bukan sekadar Islam tetapi beriman. Maka hati, apabila ada keyakinan, ada kepercayaan, ada pegangan yang betul, maka kita dinamakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dihiasi dengan sifat takwa, sentiasa takut kepada Allah, rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi syirik, sama ada syirik jali yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala secara terang-terangan, memilih Tuhan yang lain daripada Allah, menerima undang-undang yang lain daripada undang-undang Allah, memohon dan berdoa di samping meminta berdoa kepada Allah, dan meminta juga kepada perkara yang lain. Maka ini dinamakan syirik, yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberi amaran keras, innallaha la yughfiru an yushraka bih. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ampun sesiapa yang mensyirikkannya. Maka syirik ini jikalau mati dalam menyekutukan Allah, maka ia dimasukkan dalam neraka dan dikekalkan dalam neraka selama-lamanya. Sebab itu kita perlu membersihkan daripada syirik Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita datang menghadap Allah membawa qalbin salim, hati yang sejahtera. Begitu juga kita perlu membersihkan syirik khafi, syirik yang tersembunyi dalam mata hati, yang berkongsi apabila ia melakukan amal ibadah. Di samping berhajat kepada pahala, di samping mahu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam masa yang sama mahu juga kepada pujian manusia, mahu juga kepada kedudukan, mahu manusia lihat dan memujinya, berkongsi. Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila manusia melakukan amal ibadah dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kedua-duanya nak. Pahala di sisi Allah juga mau, pujian manusia juga mau. Orang ini apabila datang menghadap Allah dalam keadaan fakir, dengan tidak mempunyai sebarang harta benda, seurat benang pun tidak ada, memohon kepada Allah di akhirat nanti supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan segala pahala amal yang ia lakukan. Sembahyang dia, puasa dia, sedekah dia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kamu pergi cari. Kamu pergi minta kepada orang yang kamu lakukan di dunia dulu untuknya. Pergi cari orang itu. Mintalah pahala padanya. Mintalah pertolongan padanya. Mintalah bantuan padanya. Pada hari ini, kamu tidak perlu bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. Lalu pergi, nescaya manusia pada ketika itu dalam keadaan kefakiran kesemuanya, tidak ada siapa pun yang boleh memberi pertolongan. Amat malang, celaka dan rugilah jikalau sekiranya seseorang itu melakukan amal dengan tujuan hendak kepada dipuji, nak pada nama, nak pada disanjung tinggi. Ini nama syirik khafi. Begitu juga syirik jahli yang lebih berbahaya, kekal dalam neraka. Kalau ada penyakit-penyakit ini dalam mata hati, melakukan amal ibadah tidak ikhlas, ada tujuan-tujuan yang lain, tidak bertakut kepada Allah, ada benda lain yang lebih takut kepada Allah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cinta dan sayang kepada Allah, ada yang lain yang lebih ia sayangi, lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada janji Allah. Allah janji apabila kita mengikut segala suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita bertakwa, seperti mana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buka jalan keluarnya kepadanya, dan Allah rezekikan kepadanya dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Tidak yakin. Jikalau penyakit-penyakit ini ada pada manusia, ini namanya qalbin, hati yang tidak salim, hati yang tidak sejahtera. Jikalau sekiranya hati sejahtera sahaja yang boleh membagi manfaat di akhirat, tiba-tiba seseorang itu hatinya tidak sejahtera, maka itulah manusia yang paling celaka. Itulah manusia yang paling rugi. Itulah manusia yang paling bankrupt. Kerana harta benda tidak boleh membantu, anak pinak tidak boleh membantu, sahabat handai tidak boleh membantu, kecuali kalau kita datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala hati yang sejahtera. Sebab itulah kita diberi kesempatan lagi untuk hidup di dunia, dan akan tiba masanya, seperti mana yang telah dilalui oleh saudara-saudara kita yang sudah banyak pun, ialah saat ataupun suasana sakaratul maut. Tamatlah pada ketika itu masa kita melakukan amal ibadat. Tamatlah pada ketika itu masa kita bermujahadah. Tamatlah pada masa itu kita melakukan amal ibadah badaniyah ataupun amal ibadah maliyah. Kita melakukan amal ibadah badan ataupun harta benda, tidak boleh buat apa-apa lagi. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut manusia-manusia ketika ia menghadapi sakaratul maut, bermohon kepada Allah, laula an akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin. Kalaulah boleh tangguh ajal aku walaupun sedikit lagi, saya nak sedekah harta benda saya, dan saya nak melakukan amal-amal yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tidak akan tangguh walaupun satu nafas apabila tiba ajalnya.
Alhamdulillah kita masih lagi sihat, dapat menyedut udara Allah, dapat berjalan di atas muka bumi Allah, bernaung di bawah langit Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi akal kepada kita. Kita boleh berfikir, tidak gila dan tidak bodoh. Inilah peluang. Inilah masa dan waktu untuk kita mengasuh dan mendidik diri kita supaya kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertingkatkan amal ibadah kita. Sembahyang makin hari makin baik, bertambah khusyuk pada Allah, terasa nikmat sujud kepada Allah, terasa ingin tambah. Bukan sekadar yang wajib, yang sunat-sunat juga dilakukannya. Berpuasa bukan sekadar Ramadan, ditambah dengan puasa-puasa sunat. Bersedekah bukan sekadar zakat. Zakat itu yang mesti dan diwajibkan oleh Allah. Tidak puas dengan memberi zakat, ditambah dengan sedekah, ditambah dengan wakaf, ditambah dengan derma. Begitu juga amalan haji. Bukan sekadar ia pergi haji ke Baitillahil Haram, apabila balik ke tanah airnya, ia akan pergi ke rumah-rumah Allah yang ada di tempat-tempatnya, masjid, surau. Inilah manusia yang membentuk diri untuk menjadi insan yang bertakwa, untuk mendidik nafsu, untuk mendidik hati yang sejahtera. Inilah manusia yang beruntung. Sama ada ia fakir di dunia, ia beruntung di akhirat. Ataupun ia kaya di dunia, maka ia kaya di akhirat. Kita bimbang di dunia fakir, di akhirat lagi fakir. Di dunia kaya, di akhirat apa? Kerana sesungguhnya hidup di dunia ini sementara, tidak kekal, dan kita akan mati pada bila-bila masa. Seperti mana keturunan kita, tok nenek kita kesemuanya hancur lebur dalam tanah, kita juga akan ikut menjejak kaki mereka, ikut jejak langkah mereka itu. Inilah perkara yang perlu disedari. Kadang-kadang kita ditenggelam dengan kemewahan dunia, kadang-kadang kita sibuk dengan dunia, dan kita boleh bagi masa untuk dunia. Masa untuk cari wang ringgit banyak, masa untuk makan banyak, masa untuk bermain ada, masa untuk tidur ada. Masa untuk Allah tidak ada. Masa untuk bermunajat pada Allah tidak ada. Daripada subuh, daripada Isya sampai subuh kita tidur. Daripada subuh sampai zuhur kita bekerja. Daripada zuhur sampai asar bekerja lagi. Daripada asar sampai maghrib, ya bekerja lagi dan sibuk lagi. Waktu yang paling pendek daripada maghrib sampai isya pun bekerja. Walaupun waktu itu dinamakan waktu awabin, waktu untuk kita mengisafkan diri, waktu untuk kita bertaubat, waktu untuk kita muhasabah diri. Sepatutnya daripada maghrib sampai isya, inilah waktu yang paling pendek daripada satu semayang ke satu semayang. Ruanglah masa ini. Jadikan awabin ini tempat kita muhasabah diri, tempat kita menambah ilmu, tempat kita duduk di masjid dan di surau mendengar kuliah-kuliah agama. Kalau kita tidak boleh ruang waktu ini pun, waktu bila kita nak ruang? Masa bila kita nak ruang? Kita korban begitu banyak masa kita untuk mencari dunia. Terlalu sedikit kita peruntukkan masa kita untuk mencari akhirah. Adakah kita hidup di dunia ini tungkat langit, tidak mati? Ataupun kita akan hancur berkecah dibangkit dan ditanya di akhirat esok. Summa latus'alun yawma izin 'anin na'im. Kemudian akan disoal pada hari ini ke semua nikmat yang dikurniakan kepada kamu. Bukan free. Segala nikmat Allah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah kita menjawab kesemuanya hasil-hasil kita? Adakah diredai oleh Allah cara kita mencari? Adakah diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cara kita berbelanja? Kalau kita berjaya menjawab dengan baik, berjayalah kita. Kalau tidak berjaya, sudah menjadi hamba dunia, sudah menjadi hamba syaitan, sudah menjadi hamba nafsu, tidak lagi menjadi hamba Allah. Maka inilah manusia yang gagal dan binasa
apabila kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وزهرنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا إخوة المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Sidang jemaat yang dihormati lagi dikasih sekalian, sekali lagi wasiat kepada diri saya dan kepada saudara sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Sebanyak mana pun bekal kita di dunia, sebaik mana pun harta kita di dunia, sejak mana pun duit kita di dunia, berapa syarikat pun kita ada, berapa banyak pun simpanan kita, itu bukan sebaik-baik bekal. Itu hanya bekal dan dia bukan sebaik-baik bekal. Kata Allah, wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Maknanya jikalau sekiranya kita tidak ada takwa, kita tidak mempunyai sebaik-baik bekal. Marilah pada hari yang mulia ini kita muhasabah diri kita sebelum kita dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada hari yang mulia ini kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta dan kasih kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaqa wal munafiqin wal zulma wal zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. A'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha al-azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa li zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Samakan saf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.